Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala pujian adalah milik Allah. Kita memuji Allah, memohon keampunan dan pertolongan dari Allah. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan jiwa kita serta kejahatan amalan-amalan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya berpesan agar kita sekalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjunjung tinggi segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Lafaz ini, yaitu lafaz membesarkan Allah Subhanahu wa taala, adalah lafaz yang akan memenuhi segala ruang lingkup bumi Allah Subhanahu wa taala untuk 3 ataupun 4 hari ini, bermula daripada semalam ataupun 2 hari lepas sehinggalah penghujung hari tasyrik pada hari Ahad nanti. Inilah lafaz yang akan diulang-ulang dan akan kedengaran bersilih ganti di semua tempat di atas muka bumi ini, yaitu lafaz membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang akan disebut-sebut oleh hamba Allah yang beriman di mana sahaja mereka berada. Sedang bumi berputar, siang dan malam berubah-ubah di setiap tempat, dengan itu jugalah lafaz ini akan diulang-ulang oleh hamba Allah yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetapi perjalanan untuk menjadikan lafaz ini didengari dan diamalkan oleh manusia di atas seluruh pelusuk bumi ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak untuk menciptakan makhluk yang dikurniakan akal dan dikurniakan nafsu, yang boleh membuat keputusan sendiri, Allah mengkhabarkan kepada malaikat, yang mana Allah akan menciptakan makhluk yang sedemikian rupa, makhluk yang boleh menggerakkan setiap satu daripada jari-jarinya boleh berfungsi, makhluk yang boleh berfikir dan boleh menyelesaikan masalah, makhluk yang berpotensi untuk membangunkan muka bumi ataupun menghancurkan muka bumi. Allah khabarkan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan apabila Tuhanmu berkata kepada para malaikat, aku akan ciptakan khalifah di atas muka bumi. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan serta bermusuh-musuhan sesama mereka di atas muka bumi? Kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat sahaja yang tidak ada nafsu pada mereka, yang mengikut segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala?
Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada mereka, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan tangannya. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan daripada gumpalan-gumpalan tanah daripada muka bumi ini sendiri. Allah perintahkan malaikat untuk balik ke muka bumi, kutip tanah-tanah tertentu untuk diciptakan Adam. Kerana itu, apabila kita mati nanti, kita ditanam di dalam pelusuk bumi juga. Minha khalaqtukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah akan sebutkan, aku ciptakan kamu daripada bumi ini, kerana bapa kita yang pertama iaitu Adam alaihi salam diciptakan daripada bumi ini, dan aku kembalikan kamu kepada bumi ini, dan daripada bumi ini kamu akan dikeluarkan. Allah ciptakan Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan apabila kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, kesemua mereka sujud kepada Adam, melainkan iblis yang berpaling dan sombong, dan dia tergolong di kalangan kelompok yang kafir. Iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Iblis tak mau sujud kepada Adam, merendah diri. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh iblis yang mesti kita jauhi. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Inilah pintu para mutakabbirin. Inilah pintu yang dibuka oleh semua orang yang takabur. Apabila dia mula merasakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kerana itu Allah melaknat iblis. Dan apabila Allah melaknat iblis, iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fiha wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata kepada Allah, ya Allah, sedangkan engkau telah pun menjauhkan aku, telah pun melaknat aku, maka berilah tempoh kepadanya. Dengan itu, kata iblis, dia akan memohon kepada Allah supaya dia diberi peluang untuk menghiaskan dunia ini kepada orang-orang tertentu, dan juga memalingkan mereka daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersetuju. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba Allah yang beriman itu tak boleh diganggu. Maka sejak detik itu bermulalah perperangan di antara manusia dan juga iblis. Allah ciptakan manusia, Allah arahkan mereka untuk mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan iblis berada di sana untuk memalingkan manusia daripada perintah Allah. Ujian pertama yang datang kepada manusia adalah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Janganlah kamu berdua mendekati pokok itu, kamu akan tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Dan percubaan iblis yang pertama adalah dengan memperdaya Adam dan Hawa sehingga mereka memakan daripada pokok larangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya perkara-perkara yang haram adalah buruk dan teruk dan juga jijik, tetapi iblis menghiaskannya sehingga ia kelihatan seperti bagus dan baik, sehingga ia kelihatan akan memberi manfaat kepada kita. Sedangkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi manfaat, bahkan mudarat semata-mata. Iblis memperdaya Nabi Allah Adam alaihi salam dan isterinya supaya mereka memakan pokok larangan. Fa azallahuma, lalu mereka dijatuhkan, lalu tenggelam, mereka hilang. Pegangan mereka telah diruntuhkan oleh iblis sehingga mereka memakan pokok itu. Fa akhrajahuma mimma kana fihi, dan iblis berjaya mengeluarkan Adam dan Hawa dengan tipu dayanya daripada syurga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa. Allah pesan kepada mereka, jadikanlah iblis sebagai musuh kamu. Kemudian bermulalah peperangan yang sangat panjang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah peperangan di antara tauhid dan juga syirik. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah
wajtanibut taghut. Kami turunkan kepada setiap umat adalah rasul-rasul mereka, mengajarkan mereka untuk menyembah Allah dan juga menjauhi taghut. Kerana dalam jiwa kita ada fitrah. Fitrah untuk menyembah Tuhan yang telah menciptakan segalanya. Fitrah untuk merendah diri kepada Tuhan ini. Lalu iblis datang dan cuba menghancurkan manusia. Allah Subhanahu wa taala utuskan rasul demi rasul untuk ani'budullah, supaya kamu menyembah Allah serta menjauhi syirik, menjauhi taghut. Dan peperangan ini berlanjutan sangat panjang. Apabila tiba zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, berlaku pertembungan yang hebat, di mana pada zaman Nabi Nuh alaihi salam ada sekumpulan orang-orang yang hebat dalam agama mereka. Sekumpulan orang yang menyembah Allah, para ahli ibadat. Ahli ibadat ini mati. Setelah mereka mati, lama kelamaan orang kafir kata, alangkah baiknya kalau kita cipta patung-patung seperti ahli ibadat ini, supaya kita sembah Allah Subhanahu wa taala dan kita tengok muka-muka mereka yang kuat beribadat kepada Allah. Mereka berkata, supaya kita ambil berkat dengan orang-orang yang kuat beribadat ini. Kita ambil berkat, kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bermulalah di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, orang mencipta patung-patung dengan wajah orang saleh. Mereka bukan mencipta patung-patung jahat, mereka bukan mencipta patung syaitan, tetapi mereka mencipta patung orang-orang saleh. Mereka tunduk, mereka menghadap kepada patung-patung ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 patung-patung yang dicipta oleh mereka. Tujuan mereka apa? Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah patung-patung ini mengharapkan daripada patung. Kami tak sembah patung-patung ini supaya memberi manfaat kepada kami, tetapi kami sembah patung ini supaya ia mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci syirik. Ini kunci syirik. Bermula sejak zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mereka sembah patung itu. Mereka percaya bahawa dengan menyembah patung-patung ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmat dan kebaikan kepada mereka. Kemudian Allah utuskan rasul seterusnya untuk memperbaiki ummah. Kemudian datang kerosakan lagi di dalam tauhid. Allah utuskan lagi rasul untuk memperbaiki ummah. Mereka rosakkan lagi agama ini dengan syirik dan juga khurafat. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam, menghantar ke mereka biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya, yaitu Makkatul Mukarramah. Allah ciptakan tempat itu untuk dijadikan tempat tinggal bagi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ismail alaihi salam mendirikan Makkah, tinggal di Makkah sepanjang hidupnya, mengajarkan tauhid, mengajarkan orang agar tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan lama kelamaan setelah pemergian Nabi Allah Ismail, manusia mula merosakkan agama ini lagi dengan syirik. Allah utuskan Nabi Allah Musa alaihi salam kemudiannya. Kerana itu kita kata, fitrah manusia mahu menyembah Tuhan, tetapi ramai orang telah tersalah jalan dan menyembah Tuhan yang salah. Menyembah Tuhan yang mereka cipta sendiri dengan tangan dan otak mereka. Lalu mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum Nabi Musa alaihi salam, Allah selamatkan mereka daripada Firaun. Allah tunjukkan mukjizat kepada mereka, laut terbelah, tentera Firaun mati di tengah-tengah laut. Apabila setelah Allah selamatkan mereka, mereka minta kepada Musa, wajawazna bi bani Israil al-bahra falamma ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Dan lepas dah jauh daripada lautan, mereka nampak ada orang sedang menyembah berhala. Ini kaum yang teruknya. Mereka minta kepada Musa, ya Musa, kenapa tak bagi kepada kami Tuhan macam kaum ini ada Tuhan? Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, inilah perangai seburuk-buruk manusia. Allah selamatkan mereka, Allah bagi rahmat kepada mereka. Lalu mereka melihat Tuhan lain, mereka kata baik juga kalau kita sembah Tuhan ini. Kemudian Allah mengazab Bani Israel di atas kejahatan yang mereka lakukan. Dan kejahatan mereka itu kekal lama.
Adapun berbalik ke negeri Mekah, lama beratus tahun orang-orang Mekah mengamalkan agama Nabi Allah Ismail alaihi salam, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi taghut. Sehinggalah satu ketika datang seorang lelaki namanya Amr bin Luhai, orang Mekah, pembesar Mekah, Amr bin Luhai. Dia pergi berniaga di Syam. Apabila dia sampai di Syam, dia lihat orang Syam ada banyak patung-patung kecil yang mereka sembah. Ada banyak patung-patung kecil dalam rumah, dalam tempat kebanyakan. Mereka bina berhala-berhala yang ada banyak patung. Amr bin Luhai lihat orang Syam tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para nabi banyak diutuskan di negeri Syam. Para nabi selepas Nabi Ismail dan juga sebelumnya banyak di negeri Syam. Tetapi mereka menyembah patung-patung ini. Dia bertanya kepada mereka, "Ma hadhil asnam arakum ta'budunaha?" Apakah patung-patung ini yang aku nampak kamu duk sembah ni untuk apa? Kata orang Syam, "Hadhil asnam na'buduha fanastamtiruha fatumtirna fanastansuruha fatansurna." Kata mereka, patung-patung ini adalah patung yang kami sembah. Kami minta hujan melalui patung ini. Minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Tapi minta melalui patung ini, kata mereka, dia bagi kepada kami hujan. Kami minta untuk dia tolong kami dengan patung-patung ini, maka turunlah pertolongan itu. Kata Amr bin Luhai, ini adalah inovasi yang cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalu Amr bin Luhai ini dia bawa balik satu patung daripada Syam ke negeri Mekah. Dia bawa balik ke negeri Mekah. Orang Mekah tertanya-tanya, apa yang kamu bawa? Kata Amr bin Luhai, orang Syam beribadat dengan cara ini. Mereka sembah Allah dengan cara ini. Tunduk dan menghadap kepada patung-patung ini. Maka Allah bagi kepada mereka. Sejak detik itu, bermulalah syirik. Bermulalah penyembahan berbahala di tanah haram. Sehingga sampai ke satu tahap sebelum Nabi Muhammad sallallahu diutuskan, Baitullahil Haram, Kaabah itu dipenuhi di sekelilingnya oleh patung-patung. Bayangkan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam dipenuhi dengan patung-patung. Orang Mekah pada ketika itu kalau nak meminta, tidak lagi meminta kepada Allah Ta'ala, mereka minta kepada patung. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang menggerakkan matahari dan bulan, mereka akan kata Allah. Tapi kenapa kamu menyembah patung-patung itu? Inilah yang berada dalam ruang lingkup kepala penyembah-penyembah berhala. Mereka pergi kepada tonggol kayu, mereka pergi kepada batu, mereka pergi kepada kubur-kubur, minta kepada kubur itu dengan anggapan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada mereka. Dengan anggapan bahawa Allah akan bagi, tapi mereka meminta kepada makhluk. Inilah kesesatan yang berlaku di negeri Mekah untuk sekian lama. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kota Mekah yang telah dirosakkan. Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, seorang nabi yang tidak boleh membaca dan menulis, yang namanya telah pun tertulis di dalam Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, mengajarkan mereka untuk melakukan kebaikan, menghalang mereka melakukan kemungkaran, menghalalkan kepada mereka perkara yang halal, mengharamkan kepada mereka perkara yang buruk. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, supaya membebaskan mereka, bawa keluar daripada tengkuk mereka segala belenggu dan ikatan yang mengikat mereka. Lalu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka tauhid. Allah ta'budu illallah, supaya kamu tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu meminta daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu meninggalkan berhala-berhala ini. Pada ketika itu orang menjadikan kuburan sebagai tempat meminta.
Mereka tak pergi minta dekat Allah, mereka pergi minta kepada kubur. Mereka pergi ke kubur orang-orang biasa, mereka minta doa kepada Allah, ampunkan orang biasa tu. Mereka pergi kepada kubur pembesar-pembesar dan wali-wali, mereka pergi minta kepada kubur wali-wali itu. Unta hilang, pergi minta kepada kubur, kembalikan unta. Hujan lama tak turun, pergi minta kepada kubur supaya turunkan hujan. Apabila Nabi SAW memulakan dakwah, Nabi haramkan mereka untuk ziarah kubur. Haramkan terus ziarah kubur kerana ini membuka pintu kesesatan dan syirik. Sehingga lama kelamaan syirik telah hilang, baru Nabi benarkan semula. Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dahulunya aku menglarang kamu daripada menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah ia kerana ia mengingatkan kamu kepada kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ummu Habibah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, satu hari dia datang bercerita kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku pernah pergi ke negeri Syam. Aku lihat dalam gereja ada banyak gambar-gambar. Gambar-gambar tokoh yang dilekat di dalam gereja. Apakah itu?" Kata Nabi SAW, "Ulaika qaum idza mata fihimur rajul salih banau ala qabrihi masjidah." Itulah kaum, kalau ada orang soleh di kalangan mereka meninggal dunia, benda pertama mereka buat, mereka bina masjid di situ. Kalau ada orang soleh yang meninggal, dia tak hantar orang soleh tu pergi ke perkuburan kaum muslimin, dia bina masjid di situ. Untuk apa mereka bina masjid? Nak minta hajat, datang ke situ minta hajat. Nak dapat fadilat, pergi ke situ minta fadilat. Nak minta apa-apa, pergi ke situ. Anak sakit, pergi ke situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita lihat bagaimana dilakukan oleh orang ramai perbuatan yang sama. Mereka cari kubur-kubur orang soleh, di mana orang soleh itu mati, mereka buat kubur di situ supaya boleh pergi meminta di situ. Anak sakit, pergi ke kubur itu. Anak nak ambil exam, pergi ke kubur itu. Turun apa-apa musibah, pergi ke kubur itu minta. Bahkan lagi teruk, apa yang lagi teruk, kadang-kadang tak ada kubur pun, dia pergi ke India, pergi ke Pakistan, pergi ke mana-mana, ambil tanah kubur tu sikit, bawa balik ke sini, buat makam, supaya orang boleh pergi dan orang boleh minta di situ. Ini adalah jalan sama yang dibuat oleh kaum-kaum terdahulu, yang mana Ummu Habibah radhiyallahu anha kata kepada Nabi SAW, Nabi kata, itulah kaum, kalau ada orang saleh di kalangan mereka mati, banau ala qabrihi masjidah, mereka bina masjid di atas kubur orang saleh itu. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka akan lukiskan gambar-gambar ini, ukir gambar-gambar ini di dalam masjid yang mereka bina itu. Kemudian kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalq indallah, itulah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala utuskan Rasul menghapuskan segala pintu-pintu syirik, menutup jalan-jalan segala pintu khurafat. Kerana manusia apabila percaya dengan khurafat, bila syaitan masukkan khurafat dalam kepala kita, kita akan takut dengan semua benda. Kita akan takut kena penyakit berjangkit. Penyakit tu berkuasa betul nak jangkiti kita. Kita akan takut berlaku sial. Budaya orang Arab sehingga ke satu tahap zaman jahiliah, sebelum keluar rumah dia akan ambil burung, dia keluar baling burung tu pergi ke sebelah kanan, kita keluar rumah, ini jalan berbarakah. Burung itu pergi ke sebelah kiri, tak, jangan pergi, jangan keluar, ada sial di depan. Ini Arab jahiliah. Apakah kepercayaan ni ada sampai sekarang? Ada. Benda jatuh dalam rumah, kaca pecah dalam rumah, ada orang yang menganggap ini alamat tak baik. Ini alamat tak baik. Ini kepercayaan jahiliyah, yang mana apabila Nabi SAW kata tidak ada sial, rumah-rumah yang tidak ada sial padanya, ini kepercayaan yang tak ada. Arab jahiliyah percaya kalau orang tu mati, hajatnya belum tertunai, akan ada burung hantu akan pusing di atas kubur dia sampai hajatnya tertunai. Orang Arab jahiliyah percaya. Lalu Nabi SAW datang, di samping menghapuskan syirik, Nabi SAW juga menghapuskan khurafat. La adwa wala tiyara wala hamah wala safar.
Tidak ada penyakit yang dia sendiri berkuasa untuk menjangkiti orang. Tak ada. Allah kalau nak takdirkan berjangkit, berjangkitlah dengan kuasa Allah. Bukan penyakit itu sendiri berkuasa. Dan tidak ada sial. Dan tidak ada hantu orang mati yang jadi hantu. Tunggu sampai hajatnya tertunai. Dan tidak ada sial pada bulan Safar. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Supaya orang menyembah Allah, menjauhi syirik serta menjauhi khurafat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan itu saya berpesan kepada kita sekalian agar menjaga akidah kita, supaya kita tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak memberi hak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya, sama ada sembah secara langsung ataupun mana-mana hak lain. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud kata, la an ahlifa billahi kadhiban ahabba ilayya min an ahlifa bighairihi wa ana sadiq. Adapun aku bersumpah dengan nama Allah lalu aku dustai sumpah itu, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah dan aku tunaikan sumpah itu. Nampak walaupun sekecil-kecil benda, sumpah. Para sahabat Nabi SAW berterusan menganggap bahawa tak boleh melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik tipu sumpah daripada sumpah dengan nama selain Allah. Demikian juga hendaklah kita menjauhi segala pintu-pintu syirik. Antara pintu syirik yang paling besar adalah sihir. Jauhilah sihir. Jauhilah sihir. Jauhilah perbuatan guna-guna ini, kerana ini membawa kerosakan di dunia dan juga di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berhati-hatilah dengan akidah kita. Ramai orang yang apabila dalam keadaan biasa tak mengapa, tapi apabila mereka diuji, mereka pergi mencari jalan-jalan kerosakan ini supaya mereka dapat jalan keluar. Ingatlah, apa sahaja yang kita percaya itu memberikan ketenangan kepada kita. Jangan ikut kata hati. Ikut kata hati, matilah kita. Kerana apa yang kita percaya itu memberi ketenangan. Sebab itulah ramai orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka rasa bahagia. Ada orang yang mengabdikan keseluruhan hidup dia menyembah berhala. Ada orang yang meninggalkan terus keseronokan dunia, tak pakai kasut, tak simpan rambut, tak pakai baju, kain sahaja, kerana mereka dapat kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu memaki apa yang mereka sembah selain Allah, kerana nanti mereka akan maki Allah tanpa ilmu. Kerana Allah telah hiaskan kepada setiap kaum amalahum, perbuatan mereka. Allah hiaskan bagi nampak cantik. Maka kena itu dalam agama jangan ikut kata hati, tapi ikut apa kata Nabi SAW. Jauhilah syirik, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dua jalan yang dipilih, satu jalan membawa keselamatan di akhirat, satu jalan membawa kesesatan dan juga kemusnahan di akhirat. Orang yang diuji dengan ujian lalu dia tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia terlepas daripada ujian itu, ataupun mungkin dia terus diuji sehingga dia mati, tapi penghujungnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Seorang lagi yang diuji dengan ujian, lalu dia mencuba jalan-jalan lain, minta kepada Tuhan lain selain daripada Allah, minta kepada kubur, minta kepada batu, minta kepada kayu, minta kepada keramat-keramat. Mungkin dia selamat, mungkin juga dia tak selamat di dunia, tapi di akhirat Allah janjikan kepadanya azab yang pedih. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan sekali-kali mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik. Jangan buat cerita wayang mungkin Allah ampunkan, tidak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. La yaghfiru an yushraka bihi. Sesiapa yang mensyirikkan Allah, Allah tidak akan ampunkan mereka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa-dosa lain selain daripada itu bagi orang yang Allah kehendaki. Maka tetaplah kita semua pada lafaz la ilaha illallah ketika kita hidup dan ketika kita mati.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang hujung hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke syurga. Ini bukan sekadar cakap di mulut. Ini artinya sesiapa yang bersaksi dengan sebenar-benar persaksian. Dalam riwayat lain disebutkan, man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbihi. Sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur daripada jiwanya, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Amanah berat yang kita sama-sama pikul. Amanah iaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah apapun selain daripada Allah. Amanah bahawa menganggap tidak ada sesuatu pun yang boleh memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada berhala yang boleh memberi kuasa. Tidak ada kubur-kubur yang boleh memberi kesan kebaikan kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keramat-keramat yang boleh menunaikan hajat kita. Maka di mana sahaja kita berada, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku minta perlindungan dengan kalimah Allah yang sempurna, bukan minta perlindungan dengan mambang yang jaga laut dan juga mambang yang jaga hutan. Perkataannya mudah dan simple. Minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita. Minta lindung dengan jembalang-jembalang, syaitan-syaitan, penjaga-penjaga lain selain daripada Allah, Allah biarkan kita dalam penjagaan jembalang-jembalang itu dan kita sesat di dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perbaikilah tauhid kita supaya kita tidak menyembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak mengharapkan kebaikan melainkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak meminta perlindungan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita pada kalimat tauhid. Mudah-mudahan lafaz yang kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allahu akbar kabira, Allah lah yang paling besar, walhamdulillahi katsira, dan sebanyak-banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada waktu pagi dan juga petang. Mudah-mudahan ucapan ini bukan hanya di lidah, tetapi ia kekal di dalam jiwa kita, agar kita hanya menyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana innaka antar rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatika wa abwaaba ridhaka wa abwaaba fadlika wa abwaaba khairi kulliha minas samaa'i wal ard. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم باعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم باعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم للخير والإصلاح. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد